أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Yang dirahmati sahabat-sahabat seperjuangan, guru-guru dan seluruh anak-anak pelajar yang sentiasa mendoakan guru-guru mereka, dan seluruh para dhuyuf rahman yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, pada hari ini saya akan share kepada tuan-tuan sekalian, guru-guru, para pentadbir dan juga anak-anak pelajar berkenaan dengan kajian tindakan yang mana saya dedikasikan khusus untuk anak-anak pelajar hufazul Quran kita, insya-Allah. Jadi boleh sama-sama ambil iktibar, dan sekiranya ada ralat untuk ditambah baik, boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian maklumkan direct kepada saya, tidak ada masalah. Dan sekiranya guru-guru yang mendapat idea daripada pembentangan saya pada hari ini, saya halalkan untuk tuan-tuan ambil dan renovate bagi cantik dan bagi lawa untuk disebarkan kepada anak-anak murid masing-masing, insya-Allah. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini sedikit sebanyak menjadi satu ilmu yang bermanfaat, yang mana untuk kegunaan kita pada hari akhirat nanti, yang mana kita nak supaya bila meninggalnya kita nanti sekurang-kurangnya ada ilmu yang bermanfaat yang mana mengalir di antara anak-anak pelajar kita dan juga guru-guru, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insya-Allah pada hari sekali lagi bertemu kita pada hari ini. Baik, hari ini saya akan nak menerangkan ataupun berkongsi kepada tuan-tuan sekalian berkenaan dengan sebuah kajian tindakan yang mana sebuah khas khusus untuk anak-anak hufazul Quran kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran hifz al-Quran. Baik, tajuknya adalah membantu pelajar murajaah dan pemahaman fiqhul ayah di dalam mata pelajaran hifz al-Quran dengan menggunakan HICC. Jadi apakah HICC? HICC ini adalah hifz al-Quran creative content, yang mana kita akan gunakan khas untuk bantu pelajar sama ada sudah khatam ataupun belum khatam untuk murajaah ketika mana mereka nak berhadapan dengan ujian penilaian syafawi, tahriri dan sebagainya. Okey, kemudian kita akan bantu juga pelajar dari segi pemahaman fiqhul ayah. Okey, fiqh ayat ni sebenarnya tuan-tuan dia lebih kepada menceritakan ataupun menafsir ayat Al-Quran, menceritakan apakah yang difahami dengan ayat tersebut. Contohnya kalau kita sebut ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi apakah pelajar fahami? Maksudnya pelajar boleh cerita, okay, cerita apa yang difahami, penafsiran ayat Quran macam mana. Maksudnya kita nak dengar pelajar berucap menyebut berkenaan dengan pemahaman pelajar tersebut tentang ayat-ayat yang dibaca. Okey, baik. Seterusnya, apakah objektif dia? Okey, antara objektif dia, objektif secara umumnya adalah untuk menyediakan bahan alternatif untuk membantu aktiviti murajaah dan pemahaman fiqh ayat bagi mata pelajaran hifz al-Quran. Murajaah dan fiqh ayat ini sebenarnya dua komponen yang berbeza sebenarnya. Tapi antara kaedah yang diperlukan adalah untuk memahami struktur ayat. Struktur ayat, kedudukan ayat Al-Quran macam mana. Jadi kaedah ini dilaksanakan untuk bantu pelajar murajaah. Kadang-kadang pelajar murajaah ni di-confuse. Okey, macam mana confuse, ada ayat yang sama, ada ayat yang berlainan, ada ayat yang ada kalimah-kalimah yang hampir sama, dan menyebabkan pelajar ini kadang-kadang tidak fokus. Sebab itulah kita dapat detect bila mana berlangsungnya exam, pelajar akan berulang-ulang kali mengulangi ayat-ayat yang sama, akan tetapi tidak kena pada juzuk ataupun surah tersebut. Dibaca ayat yang dalam surah Sajadah, tapi diambil daripada surah lain, dimasukkan dalam surah Sajadah. Maksudnya tidak tepatlah. Okey, dan kaedah ini juga akan membantu dari segi pemahaman fiqh ayat. Jadi insya-Allah kita akan tengok sekejap lagi. Okey, dari segi objektif khususnya adalah untuk membantu pelajar yang telah khatam ataupun pelajar yang bakal
menduduki penilaian untuk murajaah Al-Quran dengan menggunakan HICC. Yang kedua, membentuk kefahaman visual dan mengingat pelajar. Ni antara kata kunci dia. Macam mana kefahaman visual dan mengingat? Okey, kita akan tengok sebentar lagi. Melatih kemahiran ICT pelajar sempena PDPR pasca pandemik. Okey, ini yang paling penting. Kita memanfaatkan gadget yang mereka ada dan memaksimalkan kebolehan mereka dalam melaksanakan satu bentuk pemahaman yang sangat menarik. Okey, baik. Antara isu kajian, isunya adalah apa dia? Yang pertama, guru kekurangan bahan bantu mengajar apabila pengajian dilaksanakan bersempena PDPR pasca pandemik. Yang kedua, guru sukar untuk menarik perhatian pelajar menyertai PDPR. Okey, itu antara isu dia dari segi guru lah. Yang kedua, isu kajian tindakan dari sudut pelajar. Pertama, pelajar kurang berminat untuk menyertai PDPR secara atas talian yang dilaksanakan. Benda ni dapat dilihat melalui rekod kehadiran pelajar. Kehadiran pelajar kurang memberangsangkan. Pelajar amat susah untuk mengulang kaji pelajaran hifz Al-Quran, murajaah dan juga fiqh ayat semasa PKPP. Maksudnya suasana pembelajaran di rumah dan sekolah sangat berlainan. Lebih-lebih lagi untuk pelajar yang menghafal Al-Quran. Sangat lain. Macam mana pelajar nak fokus di sekolah, kemudian nak ambil fokus itu untuk dibawa pulang ke rumah, sangat susah. Mungkin dengan adik-adik yang mengacau, mungkin dengan kerja-kerja rumah, mungkin dengan suasana rumah yang kurang kondusif untuk menghafaz Al-Quran dan sebagainya. Benda ni agak memberi kesan kepada pelajar kita. Jadi insya-Allah guru akan fikirkan satu tindakan untuk bantu pelajar-pelajar yang menghadapi situasi seperti ini, insya-Allah. Okey, baik. Dari segi fokus dan sasaran, fokusnya adalah untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran memahami fiqh ayat di dalam mata pelajar hifz Al-Quran, membantu kecekapan murajaah pelajar dengan lebih lancar. Nampak, dia membantu kecekapan. Maksud pelajar dia akan tahu kedudukan ayat ini makro' yang keberapa. Ini awal juzuk apa ni? Kalau kata okey, baca awal juzuk 20, pelajar akan generate otak dia melalui pembinaan kajian tindakan ni. Dia akan tahu okey, ayat ini sini kedudukan dia, ayat ini awal juzuk ini, ayat ini awal makro' ini, ayat ini makro' yang kedua, ayat ini makro' yang ketiga. Pelajar dapat generate balik. Yang ketiga, menghasilkan satu bahan bantu mengajar. Yang keempat, membantu pelajar meningkatkan keyakinan dalam menghadapi pembentangan di hadapan secara online ataupun live. Sasaran adalah pelajar puteri daripada halaqah 10 tingkatan 4, yakni halaqah saya sendirilah. Okey, baik. Ini adalah dari segi intervensi dia. Okey, nampak? Cuba kita tengok balik. Ini adalah penyediaan pelajar. Maksudnya pelajar akan kenal pasti. Dia akan kenal pasti. Okey, juzuk 19 ini ayat dia, dan ini yang diceritakan. Ayat 21 dicerita pasal apa, ayat yang ke-22 cerita pasal apa. Maksudnya pelajar ni dia jelas, dia sedang interpret tajuk ataupun makro' yang mana. Juzuk 19 makro' 1, juzuk 19 makro' 2, juzuk 20 makro' 1. Ataupun kita tengok lagi surah An-Naml macam mana. Juzuk surah An-Naml macam mana, juzuk ke-20 makro' kedua apa dia punya penceritaan dia. Juzuk yang ke-21 surah Al-Ankabut, macam mana dia cerita dia, apakah yang dinyatakan, tema-tema yang disebut dalam ayat tersebut. Kemudian surah Ar-Rum, apakah yang disebut dalam surah Ar-Rum dari segi intisari ayat, istifadah ayat dan sebagainya. Benda ini sangat membantu pelajar untuk dari segi markah fiqh ayat. Kerana fiqh ayat ni istilah mulanya adalah markah percuma sebenarnya. Saya ulang lagi sekali, fiqh ayat ni sebenarnya adalah markah percuma bagi pelajar, tetapi akan menjadi permasalahan bila mana pelajar tidak dapat menjawab dengan penuh, sedangkan markah yang ditawarkan sangat tinggi. Tapi agak rugi bila mana pelajar tidak dapat menjawab dengan betul. Jadi itulah tujuan kajian tindakan ini dilaksanakan untuk membantu pelajar grab free marks tersebut. InsyaAllah. Okey, baik. Dari segi intervensi dia dah setelah pelajar menyediakan bahan, kemudian pelajar akan membentangkan. Okey, dia akan membentangkan.
dia upload video di YouTube, kemudian dia akan membuat pembentangan melalui Google Meet di hadapan rakan-rakan dan juga guru. Okey, apakah langkah dia? Okey, langkah dia sangat mudah. Pertama sekali, guru akan membuat penilaian melalui rekod-rekod hafazan dan juga rekod kehadiran. Kemudian pelajar dibahagikan tajuk mengikut kumpulan. Kemudian pelajar akan membina sebuah e-book. Okey, yang pelajar bina sebenarnya adalah sebuah e-book yang mana boleh digunakan untuk seluruh tingkatan. Tapi kalau macam pelajar kita ni dia fokus sukatan form 4, maka seluruh pelajar form 4 akan dapat guna untuk exam. Okey, nampak? Dan bila mana mereka naik tingkatan, pelajar form 3 tahun ini dapat gunakan e-book tersebut pada form 4 tahun hadapan, kerana sukatan Al-Quran tidak akan berubah. Dan ini akan menjadi satu kaya tindakan jariah untuk pelajar-pelajar tersebut. InsyaAllah. Bukan saya yang buat, pelajar yang buat. Saya bukukan untuk pelajar dan saya share kepada orang lain. Pahala apa semua mengalir semua dapat kat pelajar tersebut. InsyaAllah. Okey, yang kelima, pelajar membuat pembentangan, guru sebagai fasilitator. Dan kemudian guru akan merekodkan hasil dapatan kajian dari segi penilaian sumatif dan juga rekod kehadiran dan sebagainya. Okey, baik. Ni kita akan tengok Allah Ta'ala alam. Jadi insya-Allah semoga apa yang disampaikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru dan pelajar. Dan apa yang saya kongsikan pada hari ini semoga menjadi asbab hidayat untuk umat sekalian alam, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.